Rahman bin Auf orang Makkah yang dipanggil Muhajirin dengan orang Ansar namanya Sa'ad bin Rabi'. Dan ramai lagi yang dipersaudarakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis kata Nabi, ta'ahaw akhawaini akhawai. Bersaudaralah kamu dua orang. Seorang saudara daripada Ansar dipersaudarakan dengan seorang daripada Muhajir. Dua-dua. Antara mereka ialah yang dipersaudarakan, contohnya Mus'ab bin Umair dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Mus'ab bin Umair ini datang lebih awal ke negeri Yasrib selepas berlaku Bai'atul Aqabah Al-Ula, Bai'at Aqabah yang pertama antara Nabi dengan orang-orang Yasrib. Nabi hantar Mus'ab bin Umair untuk berhijrah lebih awal ke negeri Yasrib untuk mengajar Al-Quran kepada penduduk Madinah, penduduk Yasrib. Beliau dipersaudarakan dengan seorang sahabat Nabi namanya Abu Ayyub. Abu Ayyub inilah yang tawarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tinggal di rumah beliau seawal kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Antara lagi Abu Huzaifah bin Utbah dipersaudarakan dengan Abbad ibnu Bishr, Ammar ibnu Yasir, seorang sahabat yang ibu dan bapanya orang yang awal mati syahid dalam Islam, dipersaudarakan dengan Sabit bin Qais. Ini contoh mereka-mereka yang dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Persaudaraan yang sampai ke tahap boleh mewarisi antara satu sama lain. Persoalannya kenapa dipersaudarakan seumpama itu? Pertamanya orang-orang Muhajirin ini orang yang berhijrah ke negeri Yasrib dalam keadaan sehelai sepinggan. Tak ada bawa harta. Sama ada asal mereka memang orang miskin, bila hijrah ke negeri Yasrib sehelai sepinggan, jadi orang miskin, makin miskin. Kalau asalnya orang kaya seperti Ar-Rahman bin Auf berhijrah ke negeri Yasrib juga sehelai sepinggan, jadi miskin juga. Maka orang-orang Muhajirin yang berhijrah jadi orang miskin. Allah sebut dalam Quran. Allah menceritakan tentang agian harta faiz, harta yang dimiliki oleh kerajaan. Nah, agih pada siapa? Allah Ta'ala sebut antaranya lil fuqara, menjadi milik orang-orang miskin. Al-Muhajirin, orang miskin ini adalah orang yang berhijrah. Alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, yang diusir keluar daripada tanah air mereka dan diusir keluar daripada harta benda mereka. Pertama, Allah gambarkan mereka jadi miskin. Sama ada miskin asal atau asal kaya jadi miskin, kan tak ada harta. Zaman kita nak pindah senang, telefon syarikat, suruh packing barang, bayarkan dia packing barang, dia boleh hantar. Duduk KL, pindah balik ke Terengganu, dia boleh hantar dengan lori dia, semua sekali barang, senang. Harta-harta kita boleh bawa sekali. Duit boleh pindah account, tak ada masalah, mudah saja. Zaman hari itu harta yang bersifat mangkul, sifat benda yang mana nak kena angkat, atau sifat benda yang tak boleh angkat, harta tanah yang ni semua tak boleh bawa ke Madinah. Mereka jadi miskin. Maka Allah sebut mereka jadi miskin, orang miskin, dan mereka orang yang berhijrah. Mereka diusir daripada tanah air mereka sendiri. Mana ada orang nak tinggalkan kampung halaman tanpa sebab? Orang Melayu kata, hujang emas di negeri orang, hujang batu negeri sendiri, baik lagi negeri sendiri. Sebab apa? Sebab ada anak beranak, ada sanak saudara, ada saing rodong, maksud dengan tu lah, ada kawan-kawan, kawan lama, tempat pengajian, tempat persekolahan, tempat bermain. Manusia selalu akan sayang tempat asal dia. Kalau guna istilah pun dia kata balik kampung walaupun duduk 20 tahun lah. Ke rumah dia lagi di kampung tu. Ingat lagi kampung halaman. Tak ada orang nak di kampung halaman. Nabi ketika keluar daripada Makkah Al-Mukarramah, apa kata Nabi SAW? Nabi kata, wahai Makkah, innaki la ahabbul ardi ila Allah, kamu adalah bumi yang paling Allah Ta'ala sayang. Walaula anna qaumi akhrajani minki ma kharajtu, kalau tidak kerana kaum saya usir saya keluar, saya tak nak keluar. Nabi pun sayang Makkah, bumi yang sangat baik, bumi yang paling elok di atas bumi Allah Subhanahu wa taala yang paling afdal, tak nak tinggal.
Tapi tinggal sebab apa? Kerana agama Allah Subhanahu wa taala. Terusir dari kampung halaman satu, yang kedua wa amwalihim, terusir daripada harta benda sendiri. Tinggal anak, tinggal isteri, tinggal rumah, tinggal tanah, tinggal habis semua. Mereka ini kata Allah, ya betabuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari redha daripada Allah dan mereka mencari kurnia daripada Allah Ta'ala. Mari ke negeri asli sebab kerana Allah Ta'ala. Bila mereka berhijrah ke negeri baru, mereka tak ada harta, tak ada rumah, tak ada pakaian, tak ada harta, tak ada duit nak makan, nak minum. Kalau itu keadaannya, apa akan jadi akhirnya? Yang akan jadi masalah sosial. Maka nak tangani keadaan seumpama ini, kalau nak cari pekerjaan, bukan senang nak boleh bekerja dalam masa yang singkat. Orang Islam pula keluar amalan bukan sikit. Mereka awal yang hijrah 90 orang. Mereka awal Nabi persaudarakan antara orang-orang Ansar dengan orang-orang Muhajirin 90 orang. Ada riwayat kata 100 orang. Dalam keadaan negeri yang bukan negeri yang besar, 100 orang sudah ramai zaman tu. Dengan 100 orang nak sediakan peluang pekerjaan dengan segera tidak mudah. Maka Nabi SAW menyediakan penyelesaian segera, iaitu bila sampai di persaudarakan, maka akan adalah keluarga mereka yang diberi keluarga tadi, adik-beradik tak diberi hukum, adik-beradik tak. Mereka akan bagi dua harta, mereka akan bagi dua apa yang ada, makan minum apa yang ada. Makna ada orang boleh bantu dia untuk mereka survive, untuk mereka boleh teruskan kehidupan mereka sebelum mereka sendiri mampu untuk berdikari. Ini konsep al-ta'akhi dalam Islam. Dalam hadis menyebut bagaimana orang-orang Ansar ni buat tawaran. Buat tawaran sampai peringkat nak bahagi kebun kurma. Dia kata, wahai Rasulullah, kami nak bahagikan kebun kurma hak kami milik. Kami nak bagi, mana ambil orang, kami ambil separuh, orang Ansar, Muhajirin ambil separuh. Nabi tak bagi, pendidikan macam tu. Lalu dibuat tawaran oleh orang-orang Ansar, kalau macam tu takfunal ma'unata wa nusyrikuhum fi sabar. Kalau macam tu orang-orang Muhajirin bantu kami sediakan keperluan untuk jaga kebun, buat kerja kebun sekali. Kemudian hasil dia, buah yang akan dapat kita bagi. Yang ini disokong oleh Nabi SAW. Dan kata orang-orang Muhajirin, samina wa ata'na, kami dengar, kami tak, kami terima. Nabi tak benar sebab apa? Kata ulama, tak benar bahagi kebun tu sebab Nabi dah nampak, Nabi dah bayangkan nanti orang Islam akan diberi tanah yang banyak oleh Allah Ta'ala bila berlaku pembukaan yang banyak akan datang nanti. Maka Nabi tak pernah bahagikan tanah ada, tanah kebun tak pernah bagi. Tanah kebun kekal milik orang-orang Ansar, tapi hasilnya dikongsi. Syaratnya buat kerja bersama. Jadi nak bagi kongsi hasil yang ada pun tidak mudah sebenarnya, tapi atas nama agama, atas nama Islam, mereka sanggup korbankan. Inilah orang-orang Muhajirin, orang-orang Ansar. Contoh yang paling hebat yang disebut dalam hadis Nabi SAW ialah mu'akhar persaudaraan antara Ar-Rahman bin Auf dengan Sa'ad ibn Rabi'. Sa'ad ibn Rabi' antara orang yang kaya di negeri Yasrib, dipersaudarakan dengan Ar-Rahman bin Auf. Ar-Rahman pun orang kaya asal. Orang kaya disaudarakan dengan orang kaya. Kenapa? Barangkali kerana orang kaya lebih tahu bagaimana cita rasa orang kaya, cara hidup, gaya, pemikirannya macam mana lebih dipahami, lebih mudah sekong, kata orang Terengganu. Kufuk tu mudah, nak bagi serasi tu mudah. Jadi saat dia buat tawaran, tawaran yang dibuat ialah nak bahagi dua harta yang dia ada. Bukan setakat harta dia nak bagi dua, dia nak beri pula salah seorang isteri yang dia ada. Dia ada dua isteri. Nak tawarkan harta ni ramai orang boleh buat, nak tawar isterinya yang sebukan. Ada dua, pilih mana siapa nak. Wahai Abdul Rahman, aku ceraikan mana hak aku nak. Lepas nanti habis kita mau kahwin, kita hak tak tambah lagi, pakai hak nak buat. Tapi sahabat Nabi SAW boleh buat tawaran begitu.
Tapi hebatnya Abdurrahman bin Auf ditawarkan, dia kata apa? Barakallahu fi ahlik wa malik. Allah berkati harta kamu, Allah berkati keluarga kamu. Maknanya apa? Tak nak. Tak nak kena cara baik. Harta yang nak beri tak apa, tak nak. Allah berkati harta kamu. Berarti doa dia. Isteri kamu tak apa, Allah berkati isteri kamu. Cuma dulani ala suq, tolong tunjuk pada saya di mana pasar. Kata Abdurrahman bin Auf. Ni kadang-kadang nak tawakal atas kaki juga. Kalau kaki dia beri berhenti nak beri, jangan tawar. Kita tawar separuh harta, dia nak semua kan. Tak pernah kata separuh aja, biar sikit lagi. Abdurrahman bin Auf ni seorang yang ada ifatun nafsi, ada kehormatan diri. Orang tawar pun tak mudah diambil. Tak apalah, tunjuk pada saya pasal. Dia orang kaya. Dia ada perasaan kehormatan diri, dia nak berdikari sendiri. Akhir dia pergi pasar. Kata setengah riwayat yang lemah, dia dapat modal pinjaman daripada Sa'ad bagi pinjam kat dia. Akhir dia pergi berniaga. Fashtara wa ba'a, dia beli barang, dia jual balik barang, dia beli barang, jual balik barang, dia mesti modal lah maknanya. Akhirnya dia dapat harta yang mana membolehkan dia berkahwin. Dan dia berkahwin dengan seorang perempuan dengan mas kahwinnya ialah sebesar timbangan 1 biji kurma emas. 1